Korang ingat tak dulu, waktu belajar dekat sekolah dulu, kita selalu dengar ada ritual-ritual pelik yang melibatkan pengorbanan manusia. Biasanya dalam kelas sejarah lah. Kalau korang tak ingat ataupun korang tak berjaya nak recall benda ni, mungkin korang tidur dalam kelas. Dan ini sama juga dengan satu ritual yang dilakukan di zaman Jepun dahulu kala. Dan ianya dipanggil Hitobashira. Hitobashira ni apa? Macam Toshiba je. Bukan, itu lain. Itu Toshiba. Hitobashira tapi macam sama. Hitobashira ni adalah satu ritual mengorbankan manusia untuk dipersembahkan dekat dewa-dewa diorang pada waktu tu. Dan ianya bertujuan untuk mengukuhkan tempat-tempat ataupun binaan-binaan yang diorang buat pada masa dulu. Jadi macam mana boleh tercetusnya satu ritual Hitobashira ni? Sebenarnya zaman dulu kala dekat Jepun, adalah sungai ni dia asyik banjir je. So bila sungai asyik banjir je, dia dah rosakkan tanaman dan sumber-sumber makanan yang ada dekat Jepun waktu tu. Dan ia juga telah meranggut nyawa ramai manusia. Walaupun pihak istana Jepun waktu tu dah buat pelbagai cara nak hentikan banjir yang ada dekat sungai tu, tapi tetap tak berjaya. Sentiasa deras je air tu. So pihak istana pun buntu. Diorang macam, apa kita nak buat ni guys? Macam tu kan. Jadi satu malam ni, Maharaja Jepun waktu tu, dia dapatlah satu ilham ataupun satu mimpi lah. Dalam mimpi tu ada orang cakap, kau kena cari 2 orang lelaki ni untuk hentikan banjir yang ada dekat sungai tu. So bila Maharaja tu bangun, dia bagilah tahu dekat pihak istana, and dia arahkanlah orang untuk cari 2 orang lelaki tu. Okey, cari, jumpalah 2 orang lelaki yang dimasukkan dalam mimpi dia. So, macam yang kita boleh expect lah, 2 orang lelaki ni akan digunakan sebagai mangsa korban untuk menghentikan banjir yang berlaku dekat sungai tu. Jadi, kisahnya, lelaki pertama ni, dia tak berjaya nak selamatkan diri dia. Tapi, lelaki kedua ni pandai. Dia pandai buat plot twist. Tapi lelaki kedua ni pandai sebab dia buat plot twist. Sebab lelaki tu nampak pihak istana waktu tu terlalu berpegang teguh dekat kepercayaan ataupun dekat agama diorang waktu tu. Jadi dia pun ambil 2 biji labu dan dia berdoa waktu tu dekat dewa. Dia kata kalau labu ni tenggelam, dia akan willingly jadi mangsa korban. Kalau tak, dia kena dibebaskan lah. So dia pun letak labu tu dekat sungai tu, and labu tu tak tenggelam. Kenapa tak tenggelam? Saya tak tahu. Kena suruh speaker yang pasal sains explain pasal benda ni. Jadi disebabkan labu tu tak tenggelam, dia pun berjaya melepaskan diri dan pihak istana pun bagilah dia lepas. Dan benda tu bukan setakat berlaku dekat sungai je, tapi ianya juga berlaku untuk pembinaan-pembinaan bangunan-bangunan ataupun pembinaan jambatan-jambatan yang besar. Dekat Jepun juga ada pembinaan castle ataupun istana lah kan. Dan istana tu nama dia Maroka Castle lah. Dan ritual ni pun berlaku juga dekat bangsa-bangsa lain. Tapi adalah juga orang cakap dekat Malaysia ada ke ritual macam ni kan? Takkanlah dekat overseas je. Sebenarnya ada cerita-cerita ni berlaku kat Malaysia. Seperti apa yang berlaku dekat Jambatan Pulau Pinang. Korang tak pelik ke kenapa Jambatan Pulau Pinang tu kukuh sampai sekarang? Mesti ada rahsia yang kita tak tahu sebenarnya. Tak adalah. Tapi sejauh mana kesahihan pasal Jambatan Pulau Pinang dengan ritual ni kita tak tahulah. So conclusion kat sini, mungkin sebenarnya banyak lagi ritual-ritual pengorbanan manusia yang lebih menyeramkan yang kita tak tahu, dan mungkin juga ianya terjadi lagi di masa sekarang.